yang orang bukan Islam itu cerdik, pandai, hebat dan sebagainya, yang apa dia langgar? Kismis apa dia pepak? Kita orang Melayu tuan-tuan, bukan takat ayak saja dia jampi. Milo dia jampi, Horlick dia jampi, Nescafe dia jampi, apa lagi? Ni Vico dia jampi. Saya tak mau sebut lah, ada juga. Patut dia angin sangat, dia pun jual produk. Untuk saya menjawab satu video yang dia quote ceramah saya di Masjid Rahmaniah Kuala Perlis tentang isu apa? Isu saya respon kepada satu video. Cerita dia macam ni. Saya cerita sikit lah, tapi saya akan jawab di hujung. Kalau saya jawab awal mungkin tuan-tuan balik. Saya jawab hujung. Saya nak jawab kerana beliau quote ceramah saya, jadi saya tanggungjawab untuk jawab lah. Tuan-tuan, kisahnya bermula apabila ada satu video. Ini video yang pertama. Ada seorang wanita yang kononnya difahamkan dia ustazah. Ustazah yang berada di Mekah. Saya tak pasti sama ada umrah ataupun haji, tapi video itu dirakamkan di dalam kawasan tawaf, dalam kawasan Masjidil Haram, di dataran tawaf tu. Sebab latar belakang kepada video itu adalah Baitullah, Kaabah. Apa yang disebut oleh ustazah itu? Dia mempromosi, menjual satu produk keluaran, mungkin syarikat dia, saya tak pasti, tentang satu produk IQ, ayak cerdik. Ayak cerdik. Saya tengok ayak tu, saya ada quote dia punya kelebihan, mungkin tuan-tuan nak cari ayak tu, saya baca sikit kelebihan ayak tu. Ayak cerdik ni, sekejap lagi kita jawab, tapi kita nak bagi dia punya cerita dulu. Okey, ayak tu untuk apa? Untuk ibu bapa yang nakkan anak dia cemerlang, cerdik lah, cantik lah tuan-tuan. Sebab apa? Siang tadi apa? SPM. Mungkin yang tak cemerlang tu tak minum ayak ni lah. Saya belum jawab lagi ni, saya bagi intro, saya akan jawab hujung. Saya bagi intro, bila intro ni tuan-tuan tertunggu-tunggu, betul tak? Saya akan jawab. Yang kedua, dia kata dah banyak macam try. Anak yang susah hafal, anak yang lambat dalam pelajaran, anak yang banyak ketinggalan, nak anak yang cekap, nak anak yang kuat, nak anak yang stabil emosi, nak membekalkan tenaga, mengatasi masalah malas, balok, mau bagi makan ayak ni, dia nanti cerdik, dia nanti rajin. Kita duk teruk ceramah, duk teruk cikgu-cikgu kaunseling, motivasi, program pembinaan jati diri apa semua, boh segelah. Saya akan jawab. Dia kata mengatasi masalah malas yang kritikal, bukan malas sikit-sikit.
Malas yang kritikal. Malas yang kritikal dalam bahasa baru, balok liat. Bukan malas biasa-biasa. Malas yang kritikal ni. Yang betul-betul balok. Bila dia makan saja produk ni, dia makan saja apa, tak kira lah ayam ke apa, kismis ni, dia akan rajin. Nampak? Baik. Lepas tu dia kata lagi, tak habis lagi. Ubat ini menajamkan sistem saraf minda, menggalakkan mereka berfikir, mengatasi masalah hyperaktif. Hyperaktif tahu dia? Buih. Maknanya anak-anak yang duk buih, bancuhkan bagi minum segelas, dia duk sengap. Saya belum jawab lagi ni, saya bagi intro. Sekejap baru saya nak jawab. Saya bagi intro. Okey, cukup. Hadirin mukminin, respon saya itu merujuk kepada apa? Kepada video yang ditularkan. Dia kempen produk dia jual barang dia dalam Masjidil Haram, berlatar belakangkan Kaabah dengan promosi dan iklan. Tuan-tuan, apa tujuan benda ni dibuat? Sedangkan di sana ada hadis yang melarang sebarang bentuk urusan jual beli. Kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nabi kata, "Idza ra'aitumur rajulu yabi'u aw yubta'." Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Kalau siapa-siapa baca Riyadhus Salihin, tuan-tuan baca Riyadhus Salihin? Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Nama kitab tu Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Ditulis oleh Yahya bin Sharaf. Siapa dia Yahya bin Sharaf? An-Nawawi rahimahullah. Dia tulis kitab tu. Dalam kitab Riyadhus Salihin tu, saya buat contoh pasal kitab ni memang dibaca oleh orang Melayu. Kitab ni yang sangat masyhur. Ada satu bab dalam Riyadhus Salihin, bab larangan berjual beli di dalam masjid. Dan kalau kita baca juga dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini semua kitab-kitab hadis. Satu lagi kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam tu juga ada hadis bincang tentang hukum jual beli dalam masjid. Ini bukan masjid kampung kita, Masjidil Haram. Jual produk nak bagi cerdik. Kononnya baca-baca, makan cerdik. Kita respon pada benda tu. Kita kata tidak ada satu hadis Nabi SAW dan para sahabat mencerdikkan orang atau menjadikan orang daripada jahat menjadi baik, daripada kafir menjadi Islam, daripada jahat menjadi baik, daripada bodoh menjadi pandai dengan minum air campi. Itu konteks perbincangan. Itu konteks apa dia? Itu konteks apa kan? Itu konteks yang kita bercakap. Sebab tak ada. Jadi saya jawablah dulu sebelum kita baca. Dah alang-alang saya jawab dulu. Saya baru kita baca. Saya niat daripada rumah dulu. Sebab saya tak nak hilangkan fokus tuan-tuan. Tuan-tuan semua dah faham. Pasal itu produk-produk ni tak laku kalau dengan kita. Kita punya hujah tak payah panjang-panjang, tak payah buka kitab hadis. Tak payah buka kitab hadis, tak payah buka Quran. Kita nak tanya, yang orang bukan Islam itu cerdik, pandai, hebat dan sebagainya, yang apa dia langgar? Kismis apa dia pepak? Kita orang Melayu tuan-tuan, bukan takat ayak saja dia jampi. Milo dia jampi, Horlick dia jampi, Nescafe dia jampi, apa lagi? Ni Vico dia jampi. Saya tak mau sebut lah, ada juga. Patut dia angin sangat, dia pun jual produk.
Saya tak kata. Saya sebut umum. Tuan-tuan yang gelak lebih. Lepas ni percaya tak? Rempah, kari, cap, babah, ala gapah apa semua tu, semua nanti jampi. Semua nanti akan jual agama. Tuan-tuan, ayak ni, saya nak kata ayak ni. Ayak ni berapa duit? Ayak ni kalau tuan-tuan tahu, dia tak sampai pun RM1. Tak sampai pun RM1. Tiba-tiba bila kita baca ayat Al-Quran, dia jadi RM30. Ada satu orang dia jual macam nak Milo jugalah. Dia nak jual macam nak Milo jugalah kan. Tapi harga lebih mahal daripada Milo. Pasal apa? Minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Minum ayak dia bukan takat kuat. Jadi cerdik, hafal pandai, jadi baik, kan? Adakah? Pernahkah Nabi SAW buat kerja ni? Soalannya. Okey, fine. Tuan-tuan semua hak ni mengaji lama dengan saya. Tuan-tuan boleh sahkan kata-kata saya. Ni yang duduk depan saya ni bukan mengaji seribu ni, mengaji lama. Tuan-tuan boleh sahkan. Kita ajak tak? Kita habaq tak? Kita bagi tahu tak? Kata Nabi jampi untuk sakit. Kita habaq atau tidak? Kita ajak atau tidak? Yang Nabi SAW bila sakit, dia akan jampi, dia akan baca. Kalau tuan-tuan pernah dengar dan ingat, bukan sekali dua, kita ajar tentang isu ruqyah. Sebahagian tuan-tuan pun tahu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim. Satu orang dipatu ulang. Abu Sa'id baca apa? Baca apa? Fatihah. Tu tak? Dia kata tak jumpa, tak tahu, jangan duk buat tahu. Hang tak baca lagi, orang tahu dah. Kita habang Abu Sa'id baca riwayat Muslim. Doa Nabi, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa. Itu apa dia? Itu jampi. Tapi apa yang Nabi jampi? Abu Sa'id jampi apa? Abu Sa'id jampi kes apa? Patuk ulang. Yang mari dekat Nabi jampi demam. Demam panas. Nabi jampi. Yang Nabi jampi ni sakit fizikal. Demam panas. Kena patuk ulang. Nabi sendiri demam panas. Celuk ayak. Demam. Soalan kita, ada tak Nabi jampi bagi orang jadi baik? Ada tak Nabi jampi bagi orang jadi cerdik? Ambuih melawan Abu Jahal ni. Tuan-tuan, telaga apa? Telaga apa yang ada di Mekah? Zam-Zam. Orang Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab pun minum Zam-Zam. Langgah daripada kecil. Tuan-tuan baru minum sehari dua ni. Abu Jahal minum daripada kecil lagi. Tak ada dalam riwayat Nabi pak menakan dia Abu Talib. Kan? Ya ammi, wahai bapa saudaraku, minum. Abu Talib pun minum. Lepas-lepas minum, asyhadu an la ilaha illallah. Ada atau tidak? Tak ada. Berapa ramai yang lawan Nabi, tentang Nabi. Nabi tak jampi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Akhirnya tuan-tuan, apa yang jadi? Dia kata ini memalukan ulama, ini nak memburukkan ulama. Kita kata pada yang buat kerja ni. Yang tak buat kerja ni tak payah duk melompat.
Melainkan yang melompat, bila kita tengok ada produk. Saya nak jawab dulu. Pasal saya nak jawab ni based on fakta. Saya kita baca. So, kalau betul ada, pergi jampi timah tasuh. Tuan-tuan mandi ayak apa? Empangan siam. Pergi jampi bakun. Di KL ada Kelang Gate. Ada empangan kan? Kelang Gate. Pergi jampi Kelang Gate. Penjara, pusat serenti semua, kita bekalkan ayak yang mereka duk jual tu. Hantar 3-4 kotak pergi Palestin. Suruh jamu geng Israel. Jamu-jamu Israel semua. Esok siapkan bungkus, naik bas, keluar. Palestin tinggal. Ambil. Kami dah bertobat lepas minum ayak mbah. Pulih yang tahan budak-budak yang apa? Mak rempik tu. Mak rempik kan? Naik motor mak rempik tu. Tahan bagi minum seorang segelas. Balik tuntun motor. Mak dia kata, awak bang cik hang tuntun motor. Tak tahu polis tu bagi minum ayak apa. Cik minum cik jadi baik. Ramai orang mai kat kita. Dia kata suami dia tak dengar kata. Anak dia tak dengar kata. Bukan kata suami, bukan kata bini. Dia kata kadang-kadang suami lah banyak mai. Kita kata bukan kata suami, puan dia tak dengar kata. Kadang-kadang hak kita sendiri pun tak dengar kata. Anak kita sendiri pun tak dengar. Kalau semua orang dengan jampi boleh jadi baik, tak ada lah dakwah dan perjuangan agama. Tutup habis sekolah-sekolah. Pasal itu kita kata, ni ayak RM1, lepas tu pergi baca jadi RM30. Kalau nak ambil untung pun, tak kalau RM2, RM3, beda botol ke apa, ke servis ke apa, sampai RM35. Upah apa kita tanya? Ayak model RM2, RM35, upah apa? Upah apa RM35? Upah baca, nambah. Upah baca. Sebab itu kita kata dalam hadis Nabi SAW sebut, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmizi, Nabi kata, bacalah Al-Quran, mintalah kepada Allah pahala, kerana akan datang umat selepas daripada kamu, kaum yang membaca Al-Quran dan meminta upah daripada manusia. Dia baca, tuan-tuan, kita kalau nak jual ayak payah, kita bubuh sikit yang ada kaitan dengan Quran, laku. Itu tajuk kita. Tajuk kita eksploitasi, menggunakan kesempatan ayat-ayat Quran. Kita pun kata ayat Quran tu syifa. Tengok dalam video-video kita ada rakaman yang tunjuk kata kita sebut ayat Al-Quran sebagai syifa. Kita pun ajak minum zam-zam. Ada siapa-siapa yang sakit boleh minum tiup. Ada dalam hadis Nabi seakan-akan ludah. Itu semua kita baca. Tapi yang mana yang kita tentang? Yang kita tentang orang yang ambil upah dan kesenangan di atas jual ayak tu. Tuan-tuan nampak tak? Sebab itu dia melarat. Dia bukan takat jampi ayak. Lepas ni ada 3 kedai roti canai. Nak bersaing lagu mana? Dia kata roti canai jangan pergi makan roti canai tu. Apa? Roti canai tu, dia beling roti canai ni. Roti canai saya ni tepung masa duk uli tu, kita baca 30 juzuk. Dia akan pick kat tu. Kawan tu takkan nak kalah. Dia akan kata apa? Dia kata saya pula bukan takat 30 juzuk. Pula selawat. Baca pula hadis Bukhari Muslim masa duk uli tu. Ni masa duk kibak ni pula ni, tak habis-habis lagi ni istighfar. Itu dia tuan-tuan. Itulah yang keluar mai. Segala produk sabun ada 30 juzuk. Sabun 30 juzuk. Minyak masak 30 juzuk. Minyak rambut 30 juzuk. Lembu 30. Lembu. Ada orang lembu 30 juzuk. Lembu tu daging dia mahal. Pasal apa? Pasal masa duk belah tu, duk mempedeng. Ada. Depa pasang Quran 30 juzuk bagi lembu dengar. Quran turun kat hang, bukan kat lembu. Jadi bila lembu tu dengar Quran, daging dia pun, daging dia adalah daging 30 juzuk. Kalau di berkit, daging biasa 38, daging 30 juzuk takkan 38, 72. Makcik ni beli bukan pasal daging, pasal 30 juzuk. Nampak? Pasal tu kita jawab.
Kita tak ada kepentingan apa? Pasal kita tak jual, tak ada produk. Tuan-tuan, kita tak ada produk. Hadirin mukminin. Sebab itu, kita tidak akan jumpa dalam mana-mana riwayat. Saya ulang sekali lagi. Kita tidak akan jumpa dalam mana-mana riwayat Nabi menjampi kurma, Nabi menjampi kismih, Nabi menjampi air untuk menjadikan sahabat cerdik, untuk menjadikan orang dengar cakap, menjadikan anak baik, atau menjadikan orang mendapat hidayah. Nabi tidak pernah menjampi orang kafir Quraisy agar beriman. Nabi tidak pernah menjampi ayah saudaranya untuk menerima hidayah. Kerana itu semua tidak ada di dalam agama. Pasal itu tuan-tuan jangan duk pergi kat ustaz, tolonglah baca apa-apa. Bagi anak saya dengar kata, tak boleh. Ustaz tu dulu pun tak dengar cakap. Tak boleh. Dia dengan tarbiyah, dengan dakwah, dengan islah, dengan menuntut ilmu. Saya bawa satu contoh. Kod lah. Dia berkata tu tak jumpa. Apa dia tak jumpa? Nabi doa bagi Ibnu Abbas pandai. Kan? Tak jumpa ke? Kita jumpa. Nabi doa Ibnu Abbas bagi pandai. Kita jawab siap-siap lah kot dia buat pula siri kedua. Kalau dia buat siri kedua, kita tak mau layan, tak lah kerja lain banyak. Nabi doa lagi kat Ibnu Abbas bagi pandai. Doa, betul? Apa dia doa dia? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Nabi doa, ya Allah, kau bagilah dia faham agama, faqih, dan kau bagilah dia faham Al-Quran. Lepas tu Ibnu Abbas buat apa? Ni doa siapa dia ni? Doa Nabi. Ibnu Abbas pun lena lah dia rumah. Dia tahan Ibnu Abbas pun lena. Nabi doa kat aku. Tuan-tuan tengok apa kata Az-Zahabi. Tengok apa kata Az-Zahabi. Az-Zahabi kata apa? Pasal itu kita tak mau budaya jenis malas, budaya bergantung kepada yang jampi, budaya bergantung kepada makanan-makanan ajaib. Minum sebelum Pak Isa pepok kismis sampai sengkak, minum air. Bukan setakat tu saja, ada lagi sakan. Sebahagian pihak jampi pensel, jampi raba. Ada jampi pembaris. Bawa ni. Lepas tu tok guru yang jampi tu besar pula. Tok rumah tu lah. Ni jangan langkah. Lepas tu, jangan duk share. Jangan duk kongsi. Dia pun tak baca dah. Pasal apa? Pen jampi. Kakak-keleta kalau boleh jampi semua. Hadirin mukminin, tengok. Ibnu Abbas, dia tidak semata-mata cerdik, alim, bergantung kepada doa Nabi. Ini prinsip yang Nabi didik. Dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu langsung daripada Nabi 30 bulan. Dia mengaji dengan Nabi 30 bulan. Berapa tahun? 30 bulan. 2 tahun 6 bulan. Selepas daripada itu, ketika baginda wafat, dia mengaji dengan Nabi 30 bulan. Bukan setakat dia dak pula lepas jampi, lepas minum air tu dia duduk sengap di rumah Ibnu Abbas. Tak apa, hampa pi. Hampa yang Nabi tak doa, hampa pi. Aku tak payah. Dia ambil ilmu daripada Nabi selama 30 bulan. Ketika Nabi wafat umurnya 13 tahun. Selepas itu dia mengaji pula dengan siapa? Dia mengaji hadis dengan Umar ibn Khattab, dengan Sayyidina Ali, dengan Muaz, dengan ayah dia Al-Abbas, dengan Abdul Rahman bin Auf, dan ramai lagi daripada kalangan sahabat, hingga dia menjadi alim. Kata kuncinya, dia mengaji. Itu yang disebut oleh Az-Zahabi. Nampak tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang kita nak bagi tahu. Tuan-tuan sakit lutut, baca Allahumma rabban nas boleh. Bismillahi arkika, sakit lutut boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh nak hafal, tak boleh nak hafal, ada benda nak boleh bagi hafal? Tak ada. Melainkan tuan-tuan kena usaha. Doa yang nak bagi kuat hafal tu pun tak hafal.
Ada doa nak bagi kuat apa? Dia dah baca ni. Nak bagi kuat apa? Doa tu pun tak apa. Okey. Yang kita takut ni pasal apa? Yang kita takut ni pasal apa? Ni akan muncul. Yang tajuk kita tu tajuk ni. Tengok. Satu lagi ayat. Saya tak mau sebut. Lagi sensitif. Jadi cerita mahkamah pula. Tapi saya nak sebut. Khasiat dia. Tadi ayat tu satu. Ni ayat dua. Ayat dua. Ayat nombor 2. Menguatkan daya ingatan. Mengubati penyakit lupa. Mencerdikkan minda, memutuskan balgham, saya tak tahu balgham dia, membersihkan hati terang, mencerahkan mata. Oh, sakan. Ingat kuat, tak lupa. Kan? Jadi tu imam tu kita beli buang 3-4 kotak bagi. Kan? Watin berulang ni, minum banyak ni, langgah bagi habis. Habis habak kami beli lain. Okey, nampak? Dia punya aturan dia. Ada aturan dia. Makan 7 hingga 11 biji setiap hari. Oh, lagu ubat hospital. Kanak-kanak 5 hingga 7. Pasal apa orang tua-tua banyak? Orang tua-tua kena makan 7 hingga 11. Budak-budak hingga 5 hingga 7. Mungkin pasal orang tua-tua ni dah kerah kot dah. Kan? Jadi bila makan lagi banyak, lagi cepat habis kotak, lagi cepat kena beli. Akal kot tu ya, tak ada umur. Kan? Okey. Pantang larang. Kadang ada makan tapi langgak pantang larang. Pantang larang dia apa? Dengar. Kalau nak cerdik, nak ingat bagi hafal, bagi elok, pantang larang dia selain daripada pepok banyak-banyak, minum air bagi banyak, jangan makan kepala ikan. Jangan makan apple masam. Jangan makan anggota dalam, organ dalam. Siapa dia nak makan kepala ikan tu? Kepala tekong tu. Nampak? Tuan-tuan pergi tanya lah orang yang mengaji cerdik-cerdik, yang pandai-pandai, yang hafal kuat. Apa yang mereka minum? Hadirin mukminin, nampak? Demikian juga kita bimbang apabila sebahagian orang dia buat produk, dia namakan makanan sunnah. Ini juga kita nak tegur. Ini juga yang kita tegur, isu makanan yang disandarkan kepada sunnah Nabi SAW. Contoh tengok. Ingredient dia. Di dalam minuman kami, semua minuman tu nama dia minuman sunnah. Nama betul saya tak boleh habang kerana sensitif. Tapi tuan-tuan tengok. Pasal apa nama dia minuman sunnah? Kerana pertama dalam tu dia buh madu. Yang kedua dia campur korma. Yang ketiga dia campur barley. Yang keempat dia campur badam. Dalam satu cawan dia gue. Minuman sunnah. Kita pun beli rentah 300-400. Pasal apa kita beli? Bukan pasal barley, bukan pasal badam, pasal Nabi. Saya nak tanyalah tu imam pun bukan calang-calang orang alim mengaji seperti Yaman tu. Bukan mengaji kat kampung kita ni. Bila yang Nabi minum lagu ni? Bila yang Nabi tomeh campur ni, kita panggil apa ni? Yang kucai goi lagu ni. Salah satu benda yang paling besar orang kita ni duk kena tipu apa dia? Bila dia kata minuman sunnah, lepas tu dia habaq ingredient campur. Yang tu Abu Jahal mungkin. Nabi minum madu, tapi madu saja. Nabi makan tak kurma? Makan kurma. Nabi tak blend lagu buat Dia bubuh madu, dia bubuh barley, dia bubuh badam, dia go. Minuman Nabi. Nabi minum madu, tapi madu, pure madu. Nabi tak ajak bencur-bencur ni. Dan tuan-tuan, kalau katalah, pasal tu sahabat jujur. Sahabat tak ambil kesempatan. Sahabat pun kadang-kadang mereka sebahagian yang boleh peluang nak buat duit. Mereka sahabat. Mereka boleh jual minuman Nabi, tapi mereka tak jual. Tak ada siapa jual minuman sunnah, tak ada. Dan Abu Sa'id lepas dia rawat, lega orang tu, lega tuan tu, dia tak jual ayak jampi. Dia tak jual. Sebab itu cari makan dengan jual ayak jampi ni bukan amalan Nabi dan para sahabat. Kita jumpa hadis Abu Sa'id satu tu ya. Lepas tu Abu Sa'id duduk mana? Dia pinu jampi orang. Tak ada riwayat tu. Hadirin mukminin, berhati-hati. Itu yang kita nak jawab. Lain kali faham teks dan konteks, tajuk apa. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, bila kita tak bercakap, orang tak tahu kita bodoh. Dan bila kita tak bercakap, orang tak tahu kita tak tahu. Kan?
Kadang-kadang kita mai lewat, orang bincang tajuk lain, kita pun bersabar. Orang bincang tajuk lain, kita mai-mai, kita bersabar. Kita orang tengok atas bawah. Awak kawan ni. Nampak hadirin mukminin? Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita daripada orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, menggunakan agama untuk membuat duit semata-mata. Hadirin mukminin. Baik.